Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah pada hari ini minggu terawal sikit. Sepatutnya minggu akhir kan. Ada hal sikit jadi dicepatkan. Ala kulli hal kita insya-Allah sambunglah kitab kita, kitab Tathhirul I'tiqad an Adrar Ilhad, kitab penyucian i'tiqad daripada kotoran ilhad yang dikarang oleh Ibnu Amir As-San'ani rahimahullah, seorang ulama Yaman yang mengarang kitab Usulul Salam dan banyak kitab-kitab lain dan ulumul hadis. Jadi buku ni yang kita bacakan, kita kata itu dia khususkan khas berkenaan masalah i'tiqad, terutama bahagian berkenaan dengan orang yang percaya pada keramat-keramat dan kubur-kubur yang mana berlaku satu masa dahulu di Mekah, pernah berlaku di Yaman. Sampai sekarang masih lagi ada sebahagian tempat diorang percaya kubur-kubur memiliki manfaat dan mudarat. Jadi diorang adalah yang terakhir kita bincang tu tentang tajuk nazar. Yang kita kata sebenarnya nazar ni kalau tak digalakkan untuk seorang tu buat, bahkan nazar tidak akan mengubah takdir, tak mengubah qada Allah Taala. Ia hanyalah suatu dikeluar orang kedekut. Ini itu kalau sekiranya benda tersebut masalah nazar, dan kalau orang tu percaya nazar tadi memberikan manfaat dan mudarat pada orang yang telah mati, lagi masalah. Okey. Yang terakhir kita bincangkan itu dia terangkan berkenaan tersebut, dan bahkan dia kupas sedikit berkenaan dengan orang yang mengutip nazar tu di kubur-kubur yang ada perbuatan panggil bayar nazar ni. Tukang jaga kubur itulah yang kutip duit orang campak dekat dalam kubur-kubur tu. Lepas tu dia ambil pula nazar berkenaan sembelihan, dia tolong agihkan. Ini semua sekali ada antara perkara-perkara yang akan merosakkan akidah. Baik, ni sambung Kata qala al-muallif rahimahullah, fa in qulta, jika engkau cakap innan nadhira qad yudrikun nafa'a, dia kata orang bernazar ni kadang-kadang dapat manfaat. Dia kata di nazar-nazar jadi. Masyarakat Islam kita ni masalah jadi tu dia akan jadi ilmu tajuk. Kita buat sebab jadi, orang tu minta dapat, orang tu minta dapat, orang tu minta dapat. So kita pun ajak orang jom buat. Kan kali tu orang tu minta dapat, kita buat jugalah. Yang kes ni yang pergi kat pokok ini, kubur ini sebagainya, punca sebab ada orang minta jadi. So dia kata kadang-kadang dia kata orang bernazar tu akan dapat manfaat. Kan? Yudrikul naf'a wa dafa'ad darara wa dafa'ad darari, dan dia dapat menolak kemudaratan bisa bi ikhrajihi lin nadhri wa badlihi, dengan sebab pengeluaran dia terhadap nazar tadi dan juga dia punya penyumbangan nazar tersebut. Ibnu Amir As-San'ani jawab, qultu, berkata Ibnu Amir As-San'ani, kadzalikal asnam, macam itulah juga berhala-berhala. Qad yudraku minha ma huwa ablaghu min hadha, yang kadang-kadang akan diterperolehi daripada berhala-berhala tersebut apa lagi dahsyat dari itu. Wa huwa khitabu, dia kata min jawfiha, itu kadang-kadang ada apa? Bercakap daripada dalam suara patung tu bercakap. Nggih. Wal ikhbar bi ba'di ma yaktumuhul insan, mana dalam suara daripada tu bagi tahu apa orang sembunyikan. Ini tuan kalau tuan tengok macam apa orang Hindu diorang sebenarnya patung tu bukan kosong. Sebenarnya patung tu dia ada upacara dia buat apa, sembah penyembahan, dia masukkan nyawa dalam patung. Dia biasa dia sembelih kambing. Tak sembelih pun dia potong kepala pancung gitu, darah tu dia letak dekat berhala tersebut. Dan berhala tu lepas tu mula ada macam sikit kesan. Yang kita kata benda tadi memang berlaku. Yang kita tahu ia jin, cuma orang yang tak tahu dia ingatkan benda tu Tuhan. Dia kata benda tu cakap minta. Kadang-kadang bila kita tengok macam orang apa ni, ada kawan-kawan yang bukan Islam asal, dia cerita, dia kata kadang-kadang masuk kuil, loceng bunyi. Angin tak ada, apa tak ada, loceng bunyi. Pang. Betul. Dia duduk depan berhala, tiba-tiba rasa kepala kena pegang. Dia tengah minta-minta, jatuh bunga. Daripada patung tu jatuh bunga kat dia. Kan cerita Hindustan biasa tunjuk. Kan tengah minta-minta, jatuh bunga. Benda tu yang dia buat ni adalah cerita-cerita yang biasa orang alami.
Yang kalau kadang-kadang lagi dahsyat suara keluar. Hei manusia kan, hei sekian dan sebagainya. Lagi dahsyat. Fa in kana hadha dalilan ala haqiyatil qubur. Kalau ini alasan orang-orang yang pergi kubur minta pada wali ni, dia kata minta dapat, minta jadi. Kalau itulah dalil yang digunakan dalil kepada hak ni kubur tersebut, wasihatil i'tiqad fiha, dan kesahihan beriktikad tentang kebaikan, manfaat dan mudarat kubur tersebut, falyakun dalilan ala haqiyatil asnam, maka ini boleh jadi haknya untuk berhala. So kita pun akan terlibat sama. Kita akan sibuk juga kata berhala pun ada dia punya faedah. Minta kat berhala pun dapat, minta kat kubur pun dapat. So apa beza dia? Tapi ni wali. Yang tu tak tahu siapa. Itu masalah dia, sebab kita tak tahu sejarah. So kita dah terangkan hari itu lagi bahawa permulaan berhala itu adalah daripada orang-orang soleh. Dia bukan tiba-tiba jadi terus sembahan, tak. Orang baik, orang soleh mati lalu dijadikan sebagai sembahan oleh kaum yang sayangkan dia. Ini berlaku zaman Nuh AS dan berhentikan sampai zaman sekarang. Sampai sekarang masih lagi yang disembah itu adalah orang yang baik. Tak ada yang jahat. Semua tu baik. Ini baik, ini baik, ini baik. Ada semua sekali dia sembah. Ini benar-benar kita kena faham yang berlaku. Dia kata sini, wa hadha hadmun lil Islam, dan ini pahaman macam ni pemusnahan bagi Islam dan juga tasydidun li arkanil asnam, dia mengukuhkan untuk rukun-rukun berhala. Mana orang kan lepas tu makin kuat untuk pergi pada berhala, minta pada berhala, dan keselamatan pada berhala, alasan kerana jadi. Dan manusia sering nakkan jadi. Asal jadi betul, minta dapat, betul lah tu. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Ta'ala tidak pernah syaratkan dan permintaan kita, dia bagi fizikal barang kita minta. Kadang-kadang dia alihkan bentuk lain. Pernah kan cerita kan, kawan saya cerita makcik tapai. Ingat? Dan dengar makcik tapai. Bismillah. Yang cerita kisah ni, kawan saya Syed Noor Syam bin Tuan Padang ni, ustaz dekat televisyen kan. Dia cerita dekat Terengganu, ada seorang kisah makcik ni, makcik tapai. Nak faham cara Allah bagi. Bukan macam kita nak, kadang-kadang bukan macam ni, tapi kita dapatlah bentuk lain. Makcik ni dia buat tapai. Dia biasa jual tapai dekat Pasar Minggu. Dan bila dia jual tapai, apa yang dia dapat jual pada Pasar Minggu tadi, itulah belanja seminggu dia. Minggu depan jual lagi. Dia orang Melayu kadang-kadang macam tu. Dia tak reti nak expand perniagaan. Itulah rupa dia jual. Nasi lemak dia best kat kampung ni je. Kampung sebelah tak tahu. Kan? Kalau orang lain dia buat satu Malaysia 3-4 cawangan. Kita Melayu tak macam tu. Bagus. Tawaduk dia bagi. Zuhud. Jadi makcik ni, kawan saya kata, dia jual tapai. Sekali tu, satu minggu tu, tapai tak masak. Dia tapai, dia buat dah semua dah sekali settle, tapi tak jadi. Dia silap tak masak-masak lagi. Maksudnya kalau masak, maksudnya tapai masak tu, tapai tu akan manis. Lepas letak ragi, dia dah rebus, letak ragi, tinggalkan, nanti manis. Dia nak manis tu yang dia nak kan. Sebab tapai ni sebenarnya macam buat benda macam kita makan buah lah. Manis kan. Dibuat tapai untuk manis, bukan untuk mabuk. Kalau buat tapai untuk mabuk, haram. Dari mula-mula buat tu haram. Walaupun kita niat, kita minum tak mabuk, walau tak mabuk haram. Sebab kita niat untuk mabuk. Buat mula-mula tu, kenapa beri beras ni? Nak buat tapai, untuk apa? Untuk mabuk. Awal-awal haram. Itu arak. Arak ni bukan semestinya mabuk. Faham tak? Kalau kita niat untuk mabukkan diri, walau tak mabukkan dia, haram. Jadi bila disebut, dia ambil kan, pasal orang Melayu kita atau orang zaman dulu, dia tak ada cordial. Tahu cordial? Macam FNN, cordial Sangkis tu kan, orang tak ada. So dia nak makan benda-benda manis ni ada cara-cara dia. Macam zaman orang Arab dulu, dia ada bekas. Dia orang akan campakkan dalam bekas tu, air, letak air, kemudian letakkan cebisan tamar atau kismis. Tutup. 3 hari baru ambil minum. Manis lah. Agak manis lah kan. Jadi diorang tak ada macam kita. Kita ada cordial kat pasar raya tu. Ambil cordial pasar raya pakai. Itu kita punya. Tapi diorang tak ada. So nak makan benda manis, orang akan buat cara itu. Atau cara satu lagi, kita tapai. Dia buat macam tu. Jadi manis lah. So makcik ni dia buka-buka tapai tak masak. Tapi dia pergi pasar juga. Sebab kalau dia tak pergi pasar, dia tak jual tapai tadi, tak ada belanja hidup dia seminggu tadi. Saya pergilah pasar. Tapi sampai di pasar,
Tiap kali orang datang, dia jujur. Orang tanya, cik, tapai ada? Ada, tapi tak masak lagi. Orang pergilah. Dia pula dalam masa sama doa, ya Allah, kan, inilah makanan aku nak makan seminggu nanti dan sebagainya, ya Allah kan. Dia rajin pergi solat. Dia harapkan kalau boleh tapai tu tiba-tiba masak. Masa dia buka-buka, masak. Tapi tiap kali orang tanya, dia buka lepas tu tak masak-masak. Jadi last sekali dia doa, tak dapat apa. Sampailah tengah hari. Pasar nak tutup dah. Dia pun dah siap nak bungkus barang lah. Dia kata tak ada rezeki lah minggu ni. Tiba-tiba datang seorang budak lelaki, jumpa dia, makcik, tapai ada? Dia kata ada tapi tak masak. Saya nak belilah tapai tak masak ni. Sebab saya nak pergi tempat jauh. Nak terbang, nak terbang ke luar negara. So kalau tapai masak, bawa, rosak. So tapai tak masak, bawa, masaklah kat sana. Bawa lah, dapatlah masa dia. Dia dapat juga permintaan dia untuk belanja hidup, tapi bukan dengan cara dia nak. Cara Allah nak. Barang tak masak tadi tetap terjual. Dia dapat belanja hidup dia, tetapi bukan dengan cara macam magic, buka-buka masak. Kita nak buka-buka masak. Doa makbul, silap-silap, Allahu Akbar, jadi dah. Kan? Contoh macam apa letak air, dah basuh dah beras, letak air, tiba-tiba gas habis. Doa ya Allah kan. Kita punya keinginan buka-buka periuk, masak dah nasi. Ini problem dia. Sedangkan Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Dia bagi dengan cara yang mungkin kita tak sangka. Itu cara Allah SWT berikan. Yang sekarang macam kes yang kubur tadi. Orang tu dirasakan kalau dia minta yang kubur dapat. Maksud dia betul. Ini kesalahan masyarakat kita. Ini mungkin saya pernah sebut itu berkenaan dengan ketika ceramah tajuk syirik tanpa sedar. Saya sebut benda ni. Sebab apa? Sebab orang kita dia ingatkan bila jadi tu Allah redha. Sedangkan bukan semenda Allah Ta'ala bagi kita buat, Allah Ta'ala izinkan, maksud dia Allah Ta'ala suka, sayang kita. Macam Allah Ta'ala benarkan untuk Bani Israel bunuh para anbiya, bunuh nabi-nabi mereka. Adakah Allah Ta'ala redha para anbiya itu dibunuh? Pasti tidak. Tapi Allah Ta'ala izinkan untuk supaya mereka kena hukuman paling berat nanti. Itu cara Allah Ta'ala jalankan. Jangan kita ingat macam jadi je, betul. Tak. Jadi bukan syarat. Allah Ta'ala jadikan keadaan para sahabat Nabi SAW. Ada masa ke buluh, tak ada makanan. Ada masa Nabi doakan mereka makanan yang sedikit cukup untuk orang yang ramai. Makan cedok tak habis. Cedok tak habis. Pelik. Kerana cedok makan dah kenyang. Kenyang pun tak habis lagi. Tapi ada masanya diorang kebuluran. So maksud dia, jadi itu bukan syarat. So Allah Ta'ala dia uji kita dengan dunia. Bukan dia nak kita. Nakkan yang minuman atau makanan tak hilang-hilang, takkan lapar, takkan dahaga, syurga. Dunia bukan tempatnya. Dunia tempat ujian. Siapa-siapa yang faham benda ni, dia takkan nak letakkan jadi itu sebagai syarat. Tapi siapa yang jahil, dia kata, tengok jadi. Jadi itu betul lah tu. Kalau jadi itu betul. Kalau tak jadi itu, tak betul lah tu. Sedangkan Allah SWT tidak jadikan sedemikian hukum dia. Dia kata, okey. Dia kata watahqiq dan okey, macam kita nak faham apa jadi bila dengar suara daripada patung tu. Dari kubur tu dengar nampak tangan salam orang ke. Okey, watahqiq ada li iblis junudihi. Bahawa iblis ni dia ada tentera-tentera dia. Minal jinni wal ins, di kalangan jin dan manusia yang kerja untuk iblis. A'zamu inayati fi idlalil ibad, yang dia sebesar-besar bantuan dalam menyesatkan sekalian hamba. Memang Allah Ta'ala jadikan untuk iblis ni, Allah Ta'ala izinkan dia datang dengan tentera-tentera dia kacau kita. Wa qad makkanallahu iblisa min ad-dukhuli fil abdan, dan Allah telah membolehkan untuk iblis masuk ke dalam badan-badan, batu ke kayu ke dan sebagainya, badan pun. Wal waswasati fid sudur, Allah Taala izinkan dia untuk mewaswaskan dalam dada kita, pikiran kita, kefahaman kita dia boleh waswaskan. Wal tiqami al-qalbi bi khurtumihi, dan juga menerpa kepada kalbu dengan belalai dia. Dia boleh datang kat situ, boleh macam-macam dia bisik pada kalbu kita. Fakadzalika yadkhulu ajwafal asnam, maka demikian jugalah dia akan masuk ke dalam isi ke dalam pertengahan setiap berhala tu, dia kata wa yulqil kalama fi asma'il aqwam, dan dilemparkan kata-kata pada pendengaran kaum yang dengar. Ini juga berlaku macam kisah patung
Bani Israel, patung anak lembu. Walaupun sebenarnya patung tu ada lubang kat belakang. Bila lintas angin lintas, dia bunyi okay, macam tu. So diorang jumpa, kami susah ni macam mana? Lepas tu angin tiup, dia ingatkan lembu tu jawab kat dia. Ini yang berlaku. Banyak orang dia ingatkan. Dan ini yang berlaku kadang-kadang orang tu mengadu kat kubur, lepas tu tunggu mimpi. Dia pergi kubur mengadu, Tuan Syekh, Tok Said, saya punya masalah gini. Lepas tu malam kan tidur mimpi. Wahai anakku, jangan kau bimbang, dia kata. Atuk tahu, habis. Yang anak ni pun, janggut putih takkanlah. Ada janggut. Sunnah tu. Sampai kena faham, dia akan datang ke rupa paling cantik, paling bagus. Jangan sampai ada orang ingat itu Nabi. Itu salah juga. Ini sangat bahaya. Dia akan lemparkan kata-kata pada pendengar kaum tersebut. Dia kata wabithluhu yasna'uhu fi ahli al-aqaidil kuburin. Dan seumpama itu dibuat olehnya kepada apa? Pada ahli-ahli akidah kuburi. Yang percaya kubur itu bermanfaat mudarat. Dia datang dia buat macam-macam. Dengar suara dan sebagainya. Fa inna Allah Ta'ala qad adina lahu an yajliba bi khaylihi wa rajilihi ala bani Adam. Kerana sungguhnya Allah Ta'ala telah izinkan untuk dia agar apa? Mengganggu dan juga mengacau dengan tentera berkuda dia, tentera berjalan kaki dia ke atas anak-anak Adam. Allah Ta'ala izinkan. Itu izin Allah Ta'ala. Bukan sebab tak sayang kita, tapi supaya siapa yang betul-betul beriman, dia prevail, dia akan terus kekal. Siapa yang dalam hati dia keraguan, dia akan follow iblis. Bukan sebab kerana tu, bagi layak. Sebab syurga ni untuk orang yang layak sahaja. Dan neraka tu dilindungi dari neraka hanya orang yang layak sahaja. Sebab kan kalau kita tanpa ujian, kita tak tahulah mana satu asli, mana satu tiruan. Tuan beli emas kan, asli tiruan, kena hantar buat uji kaji. Belian asli tiruan, ke tengok je, kena uji kaji. Macam tu juga manusia yang betul-betul beriman, nak tahu betul ke tidak, kena uji. Baru ditahu adakah betul iman dia benar kepada Allah Ta'ala, ataupun hanyalah sebagai apa? Impian-impian kosong, yang kata-kata mulut tapi dalamnya tak ada benda. Kat situ dia faham, kita nampak. Jadi Allah Ta'ala izinkan iblis dengan tentera dia kacau. Ayusyarikahum fil amwal wal aulad. Untuk dia, iblis ni, berkongsi dengan manusia ni pada harta mereka dan juga pada anak pinak mereka. Macam tadi macam kita kata, harta dia buat separuh tu bagi pada apa benda-benda sesat. Yang takutkan sekian sebagainya. Tak lebih dia takut Allah Ta'ala. Anak-anak dia juga macam tu. Dia buat ini, buat itu, buat tangkal. Kenapa? Nak pastikan anak-anak tadi terpelihara, tapi tak pernah dia balikkan anak tadi kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Taala firmankan dalam Quran dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nasul hijarah, yang bahan bakar ni adalah manusia dan batu-batan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang menjaga neraka ni malaikat yang keras, kasar, lagi tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mereka ingkari Allah Ta'ala pada apa Allah Ta'ala perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tapi ialah kita sering gangguan syaitan yang akan datang dan kita akan lupa. Kita lupa berkenaan dengan kepentingan sebenar. Wa thabata fil ahadits sahihati anna syaitana yastariku sam'a bil amri alladhi yuhrithuhu Allah falqihi il kuhan wa humul ladzina yukhbiruna bil mughayyabat. Okey. Dia telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih, Muslim ada yang lain. Anna syaitan yastariku sam'a, dia mencuri pendengaran, bil amri alladhi yuhdithuhu Allah, dengan perkara yang diceritakan, diadakan oleh Allah SWT. Ni bila Nabi SAW pernah sekali nampak dengan para sahabat, nampak tak bintang jatuh. Tak bintang jatuh. Lalu para sahabat kata, Nabi kata para sahabat, apa kamu cakap tentang tak bintang ni? Apa kamu dahulu cakap tentang taib bintang ni? Bila jatuh taib bintang tu, kamu cakap apa? Mana apa kamu sangka? Apa kamu rasa? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak, wallahu alam, tapi kami dahulu bila nampak taib bintang jatuh, kami kata apa? Mati seorang raja, lahirnya seorang raja, ataupun mati seorang yang agung, lahir seorang yang agung. Lepas tu Nabi jawab pada para sahabat, bukan sedemikian urusannya. Nabi kata, apabila Allah Ta'ala tentukan sesuatu untuk penduduk bumi, pemikul arash akan bertasbih subhanallah. Pemikul arash akan bertasbih subhanallah. Bila pemikul arash bertasbih subhanallah, malaikat lagi ketujuh akan dengar dan mereka bertasbih subhanallah. Malaikat ketujuh bertasbih subhanallah,
malaikat ke-6 akan tasbih subhanallah. Kemudian malaikat ke-6 sampailah ke langit yang Nabi kata kamu nampak bintang ni, langit dunia. Sampai ke langit dunia, malaikat berada di sini berbual. Dia kata, kenapa kau tasbih? Dia kata, atas tasbih kita tasbih lah. Sebab diorang atas tasbih, kita tasbih. Cuba tanya balik apa asal tasbih. Dia tanyalah, asal tasbih. Kejap, kami tasbih pasal atas tasbih. Kejap, kami tanya pula. So dia tanya balik. Sampailah pemikul arash. Maka pemikul arash jawab, Allah tentukan untuk hamba-hambanya di muka bumi perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian. So perbualan tu turun sampai ke kawasan langit yang kita lihat di atas kepala kita. Lalu kat situ datangnya sebahagian syaitan ni pergi curi dengar. Dan dia ambil berita tadi, bawa kepada tukang-tukang telik. Yang tu bila jumpa tukang telik tadi, kita jumpa salam, jangan cakap atuk sudah tahu. Itu betul lah. Tadi kamu makan jagung di rumah. Mana atuk tahu kami tanam jagung? Kan? Ingat tebu je kan? Tanam jagung mana atuk tahu? Atuk tahu semua. Okey, kat situ cara dia. Dan ini yang disebut dalam Quran, dalam surah jin. Jin kan? Dia bila dalam surah jin, Allah Taala kan jin bercakap. Kan jin lepas dengar Quran, diorang berbual. Dia ceritakan balik apa dia buat sebelum daripada dengar Quran. Diorang kata apa? Wa anna lamasnas samaa fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Diorang kata, dan kami cecah ke langit, dan kami dapati langit penuh dengan para malaikat yang tegas dan juga titik bintang tunggu untuk terjah. Dia kata apa? Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan kami dahulu duduk pada langit tu beberapa tempat untuk curi dengar. Faman yastami'il anajid lahu shihabar rasada. Mereka dengar sekarang, dia akan dapat titik bintang, tunggu untuk menerpa dia. Dan ketika itu orang kata apa? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard. Dan kami tak tahu, dengan sekatan kami tak boleh panjat ni, adakah keburukan dikehendaki terhadap penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau menghendaki terhadap mereka Tuhan mereka akan petunjuk. Tak tahu mana satu. Ini memang jin tak tahulah. Allah tahu dia nak buat apa. Jin sembang dia tak tahulah. Kenapa kena sekat ni? Kami tak tahu. Keburukan ke ataupun petunjuk datang. Tapi pentingnya diorang disekat daripada curi dengar di langit. Ini sebenarnya benda yang tuan-tuan kena jaga. Sebab curi dengar ni, syaitan ni sampai sekarang masih berjalan. Cuma Nabi suruh kita nafikan semua. Sebab semenjak daripada itu, kalau ada orang buat curi lagi, jin tu akan susun. Pasal dalam Quran kata illa man khatfata, kecuali jin yang curi dengar daripada pencuri dengar. Dia macam buat line. A curi dengar, bagi tahu B. B curi dengar, bagi tahu C. C curi dengar, sampailah kepada last kali kepada tukang telik atau ahli sihir. Dia cuba curi dengar, tapi dikejar dia oleh bintang tadi. Tapi bila dia dapat sekalipun, macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, dia dengar satu, dia tambah 99 pembohongan. Satu betul, 99 lagi tipu. Tapi dia tahu mana penipuan dia. Dia kata orang ni buatlah, yang buat awak adalah orang dekat ujung kampung. Nama dia mula dengan M. Jadi kita pun startlah bergaduh sama sendiri satu kampung. Orang ni buatlah, orang tu buatlah. Maksud dia asal dia curi dengar tadi. Lepas tu dia kata siapa lahir bulan sekian nanti malang, siapa lahir bulan sekian nanti untung. Siapa letak lalat kat sini akan kaya, siapa letak lalat kat sini akan miskin, siapa lahir tarikh sekian akan berjaya, lahir tarikh sekian akan rugi. Yang ni macam motivasi tu kan. Dia kata rahsia tarikh lahir anda sama. Kadang-kadang macam sebiji. Kita perhatikan, betul lah. Ada separuh tu tengok tulisan tangan. Kalau sengit kiri, sengit kanan tu, itu yang mahal tu. Baca orang. Heboh semua orang dibaca. Bahasa baru scan. Buat apa tu? Scan. Jadi benda ni kadang-kadang mainan syaitan untuk kenakan kita. Allah izinkan syaitan curi dengar, dapatkan berita, kadang-kadang hampir sama. Hampir sama dah. Yang menyebabkan kita rasa orang tu tahu gaib. Maka lepas itu kita mula apa? Takut ada, harap pun ada pada orang tu. Sedangkan takut dan harap kita hanya kepada Allah. Mana halal untuk kita halakan takut harap kita kepada lain. Khauf dan rajak kita kepada Allah Ta'ala. Last sekali khauf rajak kita pada wali.
Dia main wali ni, cakap ni dia kasyaf. Macam saya ingat ada kawan-kawan apa yang dia datang. Dia satu grup family. Orang berada jugalah berharta. Dia orang tinggalkan harta dia orang kat Malaysia, jual syarikat sebagainya. Dan pergi ke Yaman. Kemudian diorang nak tinggal Yaman lah, tak nak balik Malaysia, nak duduk sana belajar agama. Tapi seorang tu cerita saya, dia kata kawan-kawan dulu pernah pergi ke Mekah beramai-ramai, jumpa dengan syekh apa tak tahu, syekh mana satu entah. Konon syekh ni kasyaf. Kalau dia salam orang, dia nampak orang tu punya dosa. So bila salam, sampai saya ada kena pelempang. Salam-salam pelempak kena lempang. Walaupun kita secara peribadi kita kata apa, sangat tak elok lah. Kalau kita tahu dosa orang, kita sorok. Bukan kerja kita dedahkan. Ni wali apa kan, tak senonoh, tak ikut sunnah. Sunnah Nabi ajar apa, kita sorok sembunyikan keaiban orang. Bukannya hadis kita dedahkan. Lempang orang depan-depan, sahih dari orang jahat. Dia nama wali kan, dia lempang kawan tu. Di sini nampak lempang, di sini lempang kan? Kasyaf. Nampak semua, tembus. Ada separuh tu kononnya, dia kalau nampak orang, nampak kepala lembu, kepala kambing, kepala babi, semua ada. Tak nampak orang, dia nampak kepala-kepala. Kesian lah kan, orang beri salam kan, muka babi beri salam, Assalamualaikum. Nak jawab tak mau. Nah, agama tak ada, Nabi tak pernah nampak macam tu, dia nampak macam tu. Ini sangat bahaya. So akhirnya orang tadi, gerun dia, harap dia, takut dia, kan, keinginan dia hanya balik pada tempat-tempat tadi, pada orang wali-wali dan sebagainya. So ini benda-benda yang orang tak nampak, tapi benda ni berlaku pada masyarakat kita, di mana adanya orang yang sibuk dengan perkara-perkara macam ni. Dia katakan kerana orang ni wali, dia tahu. Okey. Dia kata dia kata syaitan akan mencuri dengar tentang urusan yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dilemparkan ia kepada para tukang telik. Dan mereka pula akan memberitahu orang ramai dengan perkara-perkara yang gaib. Anak ini siapa sebagainya. Dan wa yaziduna fi ma yulqihi syaitan min 'indi anfusihim min atakadzibatin. Dan mereka tambah pada apa yang dilempar kepadanya oleh syaitan, mereka tambah pula apa? 100 lagi pembohongan. 100 penipuan pula tambah. Tapi kat situlah kadang-kadang kita lihat orang percaya. Dan memang tujuan wa yaksidu syayatinul jin, syayatin al-insi min saranatil kubur wa ghairihim fayaquluna lil kuburiyin innal waliya fa'ala wa fa'ala. Maka syaitan-syaitan tadi yang jin ni akan pergi pada syaitan-syaitan manusia daripada penjaga-penjaga kubur ni, atau orang yang ada hubungan baik dengan kubur tadi dan sebagainya, dan selain mereka. Lalu syaitan tu kata pada golongan kubur, ahli penyembah-penyembah kubur ni, bahawa wali ni buat sekian, wali ni buat sekian, wali ni buat sekian. Dan wa yuraghibunahum fihi, dan diorang galakkan orang ramai kepada kubur tadi. So sibuklah kat kubur. Macam dulu kan, macam sampai sekarang masih lagi dekat Singapura, makam Habib Noh. Anak-anak dulu nak lulus periksa, pergi sana doa. Bos saya dulu pun ada juga, bos saya. Dia cakap, dia cerita waktu dia kecil dulu, dia pun sama, bapak dia bawa daripada Melaka pergi doa kat kubur tu untuk dapatkan apa? Lulus periksa, exam. Apa jadi kan? Dia masuk, dia belajar, tak payah belajar sangatlah, belajar-lah. Tapi kena gantung hati pada kubur tadi, dia boleh bantu kita untuk lulus periksa. Maka ini benda berlaku dekat Mesir pun ada berlaku macam ni. Masa setengah pelajar kita di sana, dia pergi naik bas dan sebagainya, pergi ketika nak exam, pergi kubur ini doa kat kubur untuk dapatkan lulus. Nak lulus exam fake, pergi kubur Imam Syafi'i. Nak pergi usul fiqh, pergi kubur Imam Suyuti. Nak belajar tafsir, kubur sekian. Dia sentiasa cari kubur lah. Ada kubur pergi. Pantang ada kubur cari. Kita bukan disuruh cari kubur, carilah ulama yang hidup, belajar. Kan, kalau kita sakit kan, pergi jumpa doktor yang hidup. Pergi kubur doktor tak jadi apa. Contoh doktor ni pakar bedah kan. Pergi jumpa doktor, bapak saya tak boleh bedah, apa nak buat. Ngadu dengan dia, apa? Dia mati dah. Tapi ini berlaku, kadang-kadang manusia ni suka kepada kubur, lebih kepada apa yang zahir. Lain dekat sini dia kata wali ni buat sekian, dan mereka galakkan. Wa yuhadzirunahum minhu, dan dia ugut. Dia takutkan orang ramai terhadap kubur tersebut. Sebab wali berkenaan. Ini macam anak saya dulu dekat Mesir. Dia orang bawa dia pergi bila nak exam, dia baru sampai. So diorang bawa dia naik bas. Sewa bas pergi kubur wali-wali ni tadi.
So dia tak pernah diajar doa kat kubur. Sampai kat kubur dia diam lah. Lepas tu budak-budak lain ramai sibuk tanda tangan kat kubur tadi. Lepas tu dia tak buat. Duduk diam je. So ada kawan dia tegur, tak doa ke? Dia kata, kenapa nak doa kat sini? Jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Ini benda-benda bahaya. Memang berlaku. Ditakutkan dengan kubur. Allah Ta'ala tak takut. Time bohong, menipu dan sebagainya kan. Tak ada lah, tak ada masalah. Kan dapat receipt nak minta apa, claim ubat. Nak tambah sikit. Kalau bagi exact nombor, katakanlah apa harga tu berapa 100 rial. Kalau tulis 100 rial juga dapat 80 rial je. 20 rial hilang. So minta pada tukang kedai tu tambah sikit supaya dapat harga penuh. Ini kan penyaksian dusta. Tak takut Tuhan pun. Tak takut Tuhan. Bab ini tak menipu, tak takut Tuhan. Tapi wali tu jangan main-main. Allah Ta'ala okey. Wali jangan main-main. Nanti kan masalah. Tulah. Bagaimana tulah kan? Tulah. Kan guna tulah dah. Ini ketulahan wali. Murka Allah Ta'ala, tak payah kisah. Wali jangan kacau. Main-main. Dia ini masalah, kesian kan. Dia ada. Wataral amatu mulukal aqtar. Dan anda melihat umum raja-raja 10 pelosok negeri. Wa wulatu amsar. Ya dia juga penguasa seluruh kawasan negeri, muazzizina lidzalika. Okey? Mereka mendapat kemuliaan dengan itu, dengan perkara macam ni. Wa yuwallunal ummala liqabdin nuzur. Bahkan sebahagian pemerintah-pemerintah ni lantik orang untuk ambil nazar. Nazar ini bayar ke kubur-kubur tu, dia hantar orang untuk ambil kutip. Ada lantikan khas pula. Kau jaga kubur sekian nanti bulan-bulan nanti kita baik macam tu sekali kan. Ini berlaku. Dia kata. Dan dia kata apa? Okey. Dan dia kata wa qad yatawallahum wa ta'ala man yuhsinuna fihi dhanna min alimin. Dan kadang-kala dia kata akan menguruskan kubur-kubur ni tadi sesiapa yang orang sangka baik pada dia daripada keadaan seorang yang alim. Dia alim tapi dia jaga kubur. Dia buat kerja berkenaan. Ataupun qadi, hakim. Atau mufti pun ada. Atau syekh sufi ataupun syekh sufi, syekh tarikat. Fatimu tadlisu li iblis. Lalu berlakulah penyamaran daripada iblis. Dia tutup benda tadi, nampak asalnya haram. Tapi bila ustaz datang, tukang baca doa kat kubur tadi ustaz atau hafiz Quran. Dia hafiz Quran, takkan dia tak tahu. Dia kan hafiz Quran. Dia nyanyi kat kubur tu buat apa? Dia kan hafiz Quran, dia tahulah hal haram, takkan dia tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak kira orang tu hafal Quran saja dia betul, pembunuh Ali bin Abi Talib. Pembunuh Ali bin Abi Talib, nama dia Abdul Rahman ibn Muljam. Dia adalah guru Quran. Guru Quran. Zaman Umar dahulu, Umar lantik dia jadi guru Quran untuk mengajarkan Quran pada penduduk Mesir. Umar pesan kepada dia punya gubernur di Mesir, luaskan, lapangkan rumah dia, besarkan halaman dia supaya boleh orang ramai belajar Quran dengan dia. Mungkin Umar dengar bacaan dia sedap, Umar minta dia jadi guru Quran di sana. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, panglima tentera Bani Umayyah yang sangat zalim. Kaabah roboh 1/4 pada zaman dia. Dia serang Kaabah dengan manjanik, pecah 1/4. Dia ada guru Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak saya bilang satu-satu, orang-orang ni guru Quran dia saja, hafal Quran bukan tajuk. Bahkan yang bunuh Osman, yang ramai-ramai menyerbu daripada Iraq dan juga daripada Mesir tu, kebanyakan mereka adalah penghafal Quran. Lepas tu kalau zaman kita pelik, bila ada markah tahfiz dan sebagainya, pergi kubur, duduk nasyid kat kubur. Zaman dulu dah jadilah. Zaman sekarang apa lagi lah. Kan zaman sekarang ni bahasa Arab bukan gerti sangat pun. Orang Melayu kita ni tak pandai sangat. Huah-huah punya level pun adalah, hafal Quran tak faham kadang-kadang. Jadi kadang-kadang benda jadi, dia buat. Maksudnya tak pelik. Kalau zaman dulu boleh jadi, apa jadi zaman sekarang? Yang mana orang awam lepas tengok ustaz-ustaz menyanyi kat kubur kan, bergendang kat kubur ke, bernasyid kat kubur ke, berdoa dekat kubur ke, minta kan. Maka orang awam kata apa? Takkan tak boleh. Ustaz tu buat. Mufti ni hadir, mufti tu hadir. Ini benda-benda yang berlaku pada masyarakat. Di mana benda-benda berkenaan
yang amalan kubur ni, dianggap benda tu remeh-temeh. Sedangkan ia adalah asas akidah. Mengagungkan kubur tu adalah bukan ajaran Islam. Kalau kita mungkin sahabat-sahabat kita dari India ataupun Bangladesh atau Pakistan sebagainya, memang diorang tahu kat sana kubur tu dijadikan tempat untuk minta doa. Kubur wali. Anak bisu pergi bawa kubur wali, minta doa. Suami sakit pergi kubur wali, bagi ikat dekat sana, ikat kena bayar nazar, pergi kat tiang tu ikat. Ni tengok cerita Tamil pun ada, cerita Hindustan pun ada. Diikat-ikat dekat tiang, dekat jaring-jaring besi untuk bayar nazar. Untuk nazar kan, supaya ikat kat situ nanti dimakbulkan doa. Ini berlaku sampai sekarang, bukan dulu, sampai sekarang masih lagi dibuat. Kerana apa? Kerana ada tok syekh kata boleh, ada guru yang hafal hadis kata boleh, maka habis dibuat kubur tu sebagai tempat amalan. Dia kata apa? Lalu dia kata faitimu tadlis li iblis. Lalu tersempurnalah penyamaran ataupun penyamaran bagi iblis, wa taqarru ainuhu bihadza talbis. Lalu akan bergembiralah mata seorang tu dengan penyamaran ini. Iblis pun seronok, dapatlah dia orang ikut dia untuk minta pada wali tadi. Tidak takut pada Allah, takut pada wali, harap pada wali. Bukan takut pada Allah, harap pada Allah. Bukan khauf dan rojak, bukan pada Allah Ta'ala, tapi pada wali dan tanah. Itu berlaku. Okey. Fa'in kulta, Ibn Amir San'ani sambung lagi. Lepas jelaskan berkenaan yang macam mana benda tu sebenarnya adalah asas kepercayaan. Kalau jadi itu adalah daripada keberhalaan. Dia kata fa'in kulta, kalau engkau kata hadza amrun amma al-bilada, dia kata perkara ni dah luas semua tempat. Alhamdulillah kita dah berhenti. Dulu kita tahun 70-an, 60-an di Malaysia pun kita buat. Tapi alhamdulillah kita dah tinggalkan, tak buat dah. Tak ada pergi kubur keramat ini keramat ke kampung ni ada? Tak ada. Kalau kampung wallahu alam kan. Kalau kami kat KL tu ada kampung Datuk Keramat tu, ada kubur. Kubur wali Datuk Keramat. Orang pergi sana bayar nazar, buat doa kat situ, minta hajat kat situ. Kadang-kadang ada kubur-kubur apa? Kubur panglima perang. Macam kalau di China ada panglima perang. Pulau Besar tak tahu, ada kata jin, wallahu alam, wali jin. Tu kubur panjang tu. Tak siapa korek situ, tiba-tiba tak tahu ada tidak. Dia pun pergi golek-golek situ. Lepas tu ada geng-geng Syiah pula dekat ni kata dia jadikan kita buat pelancongan Islam. Habis. Bagus. Dia satu demi satu lah perbuatan saya kan. Jadi basic dia benda tu tak ada kan. Tapi ala kulli hal kita tu alhamdulillah. Dia kata kalau kat sini ketika Ibn Amir San'ani cakap, benda ni meluas dah sekarang ni pada semua tempat. Bahkan ketika dia cakap ni, di Mekah Madinah pun memang kubur tu ada kubah. Dibina kubah-kubah. Sebab kubur tidak ada kubah. Nabi tak pernah ajar kubur tu diletakkan kubah. Tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Tapi bila sampai datang golongan-golongan lain daripada yang bukan Arab asal dan sebagainya, daripada para sahabat tabi'in sampai ke Rom dan Parsi, diorang dah ada binaan macam tu. Macam binaan lengkung tu kan, dom tu. Itu bukan sebenarnya Islam. Kalau rata pun masjid juga. Masjid bukan mesti ada kubah menara tau. Tak ada kubah, tak ada menara pun masih masjid. Orang kita kan dia kata, kalau ada kubah tu masjid lah. Tuan tengok orang ni. Sik. Bukan sik Kedah ni. Sing. Panggil apa? Orang sini Bengali. Mudah cakap Bengali. Diorang punya tempat ibadat sebiji. Macam masjid. Memang sebiji dengan kubah, dengan menara, dengan tiang sebiji. Tak ada beza. Cuma diorang ni baru. Kumpulan Sikh ni baru. Yang dia kata dia punya zaman perkembangan diorang ni zaman penjajahan Inggeris di India. Inggeris galakkan, diorang rasakan diorang ni betul. Tapi sebenarnya Sikh ni campuran. Fahaman Hindu ada, dan tu ada Islam sikit, ada sekian sikit. Perempuan dia tutup pakai tudung. Kan? Yang lelaki macam serban. Lelaki pakai macam serban, dia bukan serban. Jadi yang serban ikut serban dia lah. Ala kulli hal. Jadi kat situ cerita dia. Jadi diorang ni zaman kalau ketika dalam kisah Ibn Amir karang buku ni, memang zaman tu di Mekah Madinah pun ada kubur. Macam Nabi punya tu, itu yang para ulama tak sanggup nak pecahkan. Tapi kepada kubur-kubur yang lain orang dah ratakan. Kalau tak dulu kubur Aisyah, kubur Khadijah pun ada kubah. Dekat Mekah kat Mu'alla tu, kubur tu ada kubah.
Dah lah kubah, lepas tu apa? Dia letak pula kapur. Dari jauh, yang Nabi larang. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi larang. Kubur tu ditinggikan, dibina di atasnya, diletakkan kapur. Dengan jelas Nabi larang. Tapi ada orang kata, tapi ustaz, ni mungkin tak boleh kalau kubur tu kubur dekat tanah kerajaan. Kalau tanah sendiri tak apa kot. Tak apa kot. Nabi tak pernah cakap pun tak apa kot. Nabi kata semua kubur. Jauh pergi buat kenapa? Dia bina, bahkan bila dia buat kapur tu kan, dia letak putih. Daripada jauh kan, negara padang pasir ni, bila cahaya matahari tembak dekat kawasan kubah tu, bersinar. Dari jauh kita nampak mana kubur. Bukan mana masjid, mana kubur. Mana tu? Tu kubur. Jadi orang pergi kubur lah. Mudah nak pergi kubur. Tengah-tengah malam bukan bulan kan, nampak putih dia jauh. Dia letak kapur. Ini benda yang berlaku. Jadi bila di dalam ni, Ibn Amir San'ani kata, kalau orang tu kata, fa in qulta, kalau kau cakap pada aku, ini yang tuan sibuk ajar-ajar sebut ni dah umum, meluasi, meliputi semua negeri. Wajtama'at alaihi sukanul aghwar wal anjad. Dia kata telah bersepakat ke atasnya penduduk-penduduk kawasan pendalaman, kawasan dataran, semua sekali. Wa tabbaqal arda syarqan wa gharban wa yamanan wa syaman wa januban wa adanan. Dia kata bihaitsu la balada min biladil islam illa wa fiha qubur. Dia kata telah bersepakat, bertepatan bumi ni, tak kira dia kata timur, barat, Yaman, Syam, dia kata selatan, Eden, di mana semua dia kata tidak ada negeri, tidak ada tempat kecuali padanya ada kubur-kubur. Dan juga makam-makam, masyahid wa ahya ya'taqiduna fiha, dan ada orang hidup percaya kat kubur tersebut ada manfaat, ada mudarat. Wa yu'azzimuna, mereka membesarkan kubur-kubur berkenaan. Wa yanzuruna, mereka bernazar pada kubur tersebut. Wa yahtifuna bi asma'iha, dan mereka bisik-bisik dengan nama. Ya Ibn Ulwan, ya Jailani, ya macam sekarang ni ada barulah pula. Ya Syekh Nazim Haqqani. Lepas tu nanti kalau mati seorang lagi, Hisham Kabani. Mati seorang lagi, dia sebut nama lah. Dia akan sibuk sebut nama Syekh tu bila mati. Hari konon sampai alam roh, boleh panggil. Cepat mudahkan sikit masuk syurga. Tapi penipu tak pun. Banyak mereka ni kutip harta banyak. Dia makan lagi banyak dan anak murid. Mewah dia datang, naik kapal terbang. Kalau dia jalan kaki, letih, kita faham juga. Kereta nak besar. Porsche, kan? 4-wheel drive. Mana nak naik kereta kodok? Tipu je, anak murid kena kelentong. Kena jangan makan harta banyak. Ini kotor bagi saya. Hati awak kotor, hati saya bersih. Anak murid pun bagilah tok guru, ambil tuan guru, ambil. Kau nampak syurga dengan cara berkenaan. Jadi memang buat. Memang ketika dicakapkan oleh, dia kata, benda ni kalau orang tu kata dah menebak pada semua tempat. Semua ada kubur. Zaman ketika ni semua tempat ada kubur. Dan kita percaya apa dikatakan oleh Ibn Amir San'ani, pasal zaman tu memang itu berlaku. Hatta Mekah, Madinah pun penuh dengan kubur. Ini benda-benda dipecahkan, dihancurkan ketika zaman naiknya apa raja-raja Saud, kerajaan Saud, mereka pecahkan benda berkenaan. Hancurkan atas fatwa daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Ini masalah bila kata Wahabi ni sebab kerana dia menyekat orang ramai daripada menyembah kubur. Okay. Azan kot dah masuk waktu. Okay. Wallahu a'lam. Jadi sama boleh azan. Islam dinna. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dia kata kan, memang dia kata benda ni ketika dicakap kepada Ibn Amir San'ani, dia buat dialog ni, memang ketika zaman berkenaan orang sibuk. Zaman tu memang berlaku macam tu. Banyak orang ramai ada wali-wali ni untuk dipanggil dan sebagainya. Okey. Bahkan dia kata tak ada negeri, tak ada. Semua negeri ada. Semua negeri ada kubur. Untuk yang mana orang tempatan yang hidup tadi beriktikad pada kubur tadi, mengagungkannya, bernazar kepadanya, berbisik dengan nama-namanya. Wa yahlifuna biha, dan mereka bersumpah dengan nama kubur tadi. Demi wali sekian, demi kubur sekian, dia kata. Dan juga wa yatufuna bi fina'il kubur, dan mereka bertawaf pada halaman kubur. Duk tawaf pusing-pusing. Kan dulu kubur Rasulullah SAW tu, kalaulah tuan-tuan perasan, yang kubur Rasulullah tuan-tuan datang ziarah kan tepi sini, kawasan kubur ni tu. Tepi ni perasan tak dia orang letakkan tempat Quran. Kalau tak ada tempat Quran tu dulu pusing. Ada orang tawaf kubur Rasulullah.
Pasal kubur Rasulullah asalnya dia bilik Aisyah. Dia macam ni. Okey, ni masjid, ni kubur. Bilik Aisyah kat tepi ni. Dengar, okey, bilik Aisyah tepi lah. Okey. So jadi ini masjid. Cuma bila masjid diluaskan, termasuk dalam masjid bukan dengan sengaja. Bukan dibina kubur masjid Rasulullah tu, bukan bina kat kubur Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW ditanam tempat mana baginda wafat. Ini pegangan yang para sahabat pegang. Sebab sahabat Nabi SAW, seorang Nabi itu akan ditanam pada tempat dia mati. Kalau dia mati kat sini, tanam kat sini. Kalau dia tanam mati kat sini, kena pecah lantai ni, tanam kat sini. Seorang Nabi akan mati macam tu. Jadi dia mati dan dia tanam di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu dalam bilik tu ada, lepas tu Abu Bakar. Lepas tu ada Umar. Tentu dia dalam kubur tu, dalam bilik tu ada Abu Bakar, ada Umar kat situ sekali. Lepas tu tuan-tuan bagi salam pada Rasulullah, kemudian pada Abu Bakar dan pada Umar. So, dia letak kepala dia macam tu, rendah sikit macam tu. Maksud dia kedudukan Rasulullah SAW depan, atas, kemudian Abu Bakar punya kepala, kemudian Umar punya kepala. Dia susunan dia macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan nampak ada gambar, tunjukkan gambar kubur Rasulullah, ada lilin dan sebagainya kan, semua bohong. Semua tipu. Dan bahkan kubur Rasulullah bilik tu, diorang tutup kain belakang. Yang kain hijau, tuan-tuan nampak orang kata bawa kain hijau tu kan. Kain tu macam kelambu belakang, macam tu. Kat sini. Untuk supaya orang belakang tak nampak. Pakai tutup supaya tak nampak cahaya sangat, nampak kubur Nabi macam mana. Ni belakang tu, bukannya kubur tu macam tu. Tak ada balutan tau, kubur Rasulullah tak ada balut. Tidak dibalut dengan apa-apa kain pun. Dia kain yang orang tayang bau ni kan, itu belakang ni duduk dia dekat dinding belakang. Bukannya macam tu tapi orang kita biasalah seronok kan, nak tengok kan, ni kubur Rasulullah punya kain. Ini masalah dia kan. Ini bahaya kan. Jadi tapi kata benda ni tak ada. Jadi don't tawaf. Tahu di kubur. Wa yusrijunaha. Mereka nyalakan api dekat keliling kat kubur berkenaan. Nyalakan pelita. Wa yulquna 'alaiha al-awrad. Mereka lempar padanya bunga-bunga. Ni macam dekat belah Indonesia. Habib Munzir Al-Musawwar. Kubur dia macam ni lah kisah sekarang. Campak bunga ros kat situ. Lepas tu wangi-wangian, warayahin. Wa yalbisuna hathiyab, pakaikan pula dengan kain, tutup di atas dia. Wa yasnauna kulla amrin yaqdiruna alaih. Dan mereka buat semua benda yang mereka mampu ke atasnya. Dia kata minal ibadati laha, yang bentuk ibadat kepada kubur tersebut. Wa ma fi ma'naha, dan apa pada makna pengertian ibadat. Minat ta'zim, berupa pengagungan, khuduk, tunduk, datang kubur tu tunduk. Kenapa? Kan tak pernah diajar kita untuk datang tunduk gitu. Khusyuk, diam, jangan cakap. Tazallul, merendah diri, wal iftiqar, dan berharapan pada kubur tersebut. Hati tu ada, macamlah hati ni, hari ni kita ada hajat, insya-Allah hajat kita akan dimakbulkan oleh tuan kubur ini. Ini benda-benda yang berlaku. Bahkan dia kata, hadi masjidul muslimin. Ni ketika zaman ni masjid-masjid umat Islam. Sekarang tuan-tuan jarang jumpa, zaman dulu tak. Sampai sekarang tuan-tuan perhatikan masjid-masjid lama kat Malaysia pun, perasan tak? Dia kata, ghalibuha, kebiasaannya la yakhlu anil qabrin. Semua tak terkecuali daripada kubur. Semua ada kubur. Perasan tak masjid lama? Mesti ada kubur kat tepi ni. Dia kadang-kadang macam ni, okay, dia ada cerita juga. Setengah-setengah orang kita ni, dia bernazar. Tahu nazar? Dia bukan ni, dia wakaf. Dia wakafkan tanah dia untuk jadi masjid. Dia syaratkan pada orang ambil tanah tu, kalau saya mati, kubur saya mesti dalam kawasan masjid. Itu jadi kes kubur dalam masjid tu sebenarnya. Sebenarnya itu. Kubur, sebab dia takut seorang-seorang kan. Duduk tepi-tepi hutan. Dia minta supaya kubur tu duduk tepi masjid. Jadi orang datang lintas setiap hari. So dia tak sunyilah. Kononnya, sebenarnya amalan anda yang akan temankan anda. Kalau anda letaklah kubur anda dalam rumah sendiri pun, kalau tak jadikan tak layan dia, kosong. Takkan ada juga siapa temankan awak. Tapi kadang ni lah, takut seorang-seorang kan, dia minta kubur tu sekian. Lepas tu sebahagian para ulama, macam Abu Hanifah, bila dia mati, diorang tanam dalam masjid yang dia mengajar. Masjid dia mengajar tu, dekat situ ditanam kubur dia. Bukan kubur tu, masjid dibina pada kubur dia. Dia mengajar dekat masjid berkenaan. Bila dia mati, orang korek tepi masjid tu, tanam dekat situ. Bahkan kadang ada ruang solat. Ini masalah dia. Pasal memang zaman berkenaan, orang ada sikit kurang pemahaman berkenaan masalah kubur ni disekalikan dengan masjid adalah larang.
Maka para ulama bahkan Nabi tak benarkan. Bahkan dahulunya tanah Masjid Nabawi dulu adalah sebenarnya tanah tu asalnya Bani Najjar punya. Salah satu kabilah Madinah yang mana dia asal kubur lama. So orang korek balik, buang mayat-mayat yang ada sebagainya, tulang-tulang tu asing tempat lain, tanam tempat lain, baru dia bina masjid. Dia tak terus bina atas tu. Dibuang dulu, dibersihkan dahulu tanah tadi yang sampai ada kubur. Lepas tu membina kubur pada masjid dengan daripada awal adalah salah. Tak boleh dibina. Tapi kalau dia kata dikuburkan orang di masjid, tajuk lain lah. Walaupun sebenarnya tak patut dibuat. Tak patut dibuat. Alihkanlah. Dia asal nak duduk kubur bersama umat Islam yang lain. Yang Nabi sendiri pun kubur Nabi bukan dalam masjid asalnya. Pasal bilik Aisyah tu kebetulan pintu dia tu terus masuk ke masjid. Jadi bila Nabi wafat, ditanam dalam bilik tersebut. Lepas tu bila di-expand masjid, termasuk dalam masjid tanpa sengaja. Sebenarnya bukannya kita sengaja masukkan bina masjid dekat kubur. Tak dibenarkan. So, ini tradisi Yahudi. So, Nabi SAW ketika nak wafat, berapa hari? Dalam 5 hari sebelum Nabi bagi dia wafat, bagi SAW ingatkan tajuk ni. Nabi kata, la'anallahu al-yahud. SWT melaknat orang Yahudi. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi larang, tapi orang terbuat juga. Sebab kurang berhati-hati. Sebab Nabi cakap dah, kamu akan ikut perangai Yahudi sikit-sikit. Ini jadilah. Ikut kubur ni jadikan tempat ibadat. Memang kita kata Nabi tak pernah benarkan benda berkenaan berlaku. Dia kata bahkan masjid Muslim kebiasaannya tak kosong daripada kubur. Okey? Ataupun au qaribin minhu, ataupun hampir macam kubur. Au mashhadin, dekat dengan kubur. Mana bukan kubur, dekat dengan kubur dia kata. Dekat tanah ini wakaf. Biasanya orang wakaf kan, dia wakaf sekali. Syarat dia tanah dia separuh untuk kubur, separuh untuk masjid. Itu tuan-tuan jumpa sekarang ni. Itu biasa orang buat. Tapi sepatutnya asingkan. Tak perlu diletak sekali. Sebab kita nak pahala dia kan. Pahala ibadat, pahala tanah kita jadi kubur, tak perlu dia dekat sebelah-sebelah. Kita kalau mati ditelan ikan sekalipun, kalau amal kita betul, kita selamat. Tak ada godik-godik dalam perut ikan tu sampai kiamat, tahu tak? Kita ini salah faham okey. Dengan kemudian dia kata ataupun au mashhadin, ataupun tempat makam-makam wali. Yaksidunal musalluna fi awqatis salah, yang dituju kepadanya masjid-masjid tadi orang-orang yang solat pada waktu solat. Bagi sebahagian tu sebelum solat tu jumpa kubur dulu. Bagi salam kat kubur betul pergi solat. Ni masalah ni. Okey. Yasnauna fiha ma dzukir au ba'di ma dzukir. Mereka buat apa sebahagian yang kita sebutkan ataupun apa kita sebutkan. Atau sebahagian. Tak semua, mungkin sebahagian. Diorang buat pada kubur-kubur tersebut. Okey. Dan dia kata wala yasa'a aqlu akilin, dan tak luas untuk akal seorang yang berakal. Anna hadza munkarun. Semua orang tahu bila kita nampak kubur tu dijadikan tempat sembahan, tempat rayuan dan sebagainya, ia adalah mungkar walau siapa sekalipun yang mengiyakan. Apa ni? Contoh macam katakanlah tuan-tuan kan, kahwin jantan-jantan. LGBT, jantan kahwin jantan. Tuan-tuan boleh tak macam dia datang seorang kata, ya tak salah. Ustaz kata, seorang ustaz kata, ya halal dalam Islam. Tuan-tuan rasa macam mana? Ada kata macam, betul juga ni. Ada. Macam itulah patut timbul masalah apa? Syirik. Tak boleh ada kepada kita. Nampak kubur tadi besar dan agung. Tak ada siapa masuk akal untuk boleh terima ini termasuk dalam Islam. Kecuali orang tu akal kurang je. Dia tak faham lagi kan. Benda ni bukan tempat tujuan. Allah tak pernah ajak. Tu sebab para sahabat tak menggelupur golek-golek kat kubur Nabi. Diorang kalau nak golek kubur Nabi paling layak. Tapi diorang tak buat. Kenapa? Abu Bakar tak buat. Umar tak buat. Osman tak buat. Ali tak buat. Sebutlah siapa nama lepas tu semua sekali. Imam Syafi'i tak buat. Abu Hanifah tak buat. Malik bin Anas mengajar masjid Nabi tak buat. Tak golek-golek depan tu. Maksud dia menunjukkan bahawa ini adalah di antara kepentingan yang memang diorang tahu. Dia kata kat sini, tak ada ini di bawah ini adalah mungkar. Yablughu ila ma dzakartu minasyari'ati, yang mencecah pada kadar apa yang aku sebut daripada keburukan dia. Sangat dahsyat. Tapi wayasqutu alaihi ulama Islam. Tapi diam terhadapnya ulama-ulama Islam alladzina thabatat lahum wata'atu fi jami' jihati dunia, yang telah tetap jejak kaki mereka pada semua arah dunia. Semua diam. Kalau macam kita kata sebut kat India, Pakistan tadi, diam. Maulana diam. Sebab tu orang golek-golek pergi kubur juga. Macam kami diaman kan, kita benda macam ni. Saya ingat dulu Ustaz Harun Taib rahimahullah.
bila dapat ditunjukkan video tentang pelajar-pelajar kita pergi Hadramaut, golek cium batu nisan, dia keluarkan arahan, jangan bagi pelajar pergi belajar kat sana. Ni kisah benar, saya terlibat. Ketika tu, dia nampak bawa video, budak-budak kita pergi batu nisan, cium, ambil sapu-sapu muka, sapu badan dekat Hadramaut. Lepas tu bila Dr. Ustaz Harun Taib dapat berita, dapat video ni, dia keluarkan arahan Dewan Ulama PAS ketika itu, jangan bagi seorang pun pergi belajar kat sana. Bila keluar arahan tersebut, pelajar di Hadramaut minta nak berdebat dengan Ustaz Tuan Guru Hadi Awang, Abdul Hadi Awang hafizahullah, dia ajak untuk berdebat. Ketika tu kami student kata tak payah ambil ustaz debat dengan kami. Saya SU kumpulkan bukti apa mereka buat, apa dalil mereka sebagainya. Jadi diorang ketika itu sangat marah dengan Ustaz Harun Taib. Harun Taib kata tak boleh, tak benarkan. Tapi lah sekarang ni yang ada semua senyap. Senyap, tak cakap apa. Saya apa? Kita nak gaduh kan, tak menang lah pula kita kan. Kita bersama-sama jatuhkan kezaliman, sembah kubur tak apa. Yang bab korupsi ni je bahaya. Sebab kubur ni tak apa, pasal kubur ni tak tentu lagi syirik. Korupsi ni memang makan harta dengan haram. Yang last sekali kan, benda syirik tak pernah. Pasal sedang kita sebut, manusia ni kalau dia makan harta haram, kalau dia jahat lah mana pun, harta dia berzina, mencuri, berzina, mati mencuri, mati berzina, mati minum arak, mati berjudi, boleh lagi kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu, tahu tak? Dia boleh diampunkan Allah Ta'ala lagi sebab tak syirik je. Hatta dia khianat harta kan, dia tak syirik, dia boleh lagi Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau dia syirik Allah Ta'ala, takkan boleh ada ruang untuk dia diampunkan. Tak nampak ke? Sangat bahaya. Tapi macam dikatakan oleh Ibn San'an ni, banyak para ulama tengok tapi semua senyap, tidak menceritakan benda ni, tak beritahu. Saya ceritakan sebab benda ni pengalaman kami di Yaman dulu. Saya tak cakap betul terang. Saya kata kawan-kawan saya pun yang balik Yaman kadang-kadang ada separuh tu diam, tak nak cerita, takut gaduh dengan orang. Bila orang kata macam, kata ustaz ni sibuk benda ni, sebab ini syirik. Orang tak ada kepercayaan kat kubur tu dimakbulkan doa. Saya cakap kita bawa tajuk ni dekat setahun dah. Tajuk ni, buku ni nak habis dah. Elok kita bincang. 2 bulan lepas ada orang pergi kat kubur buat benda tu. Sebiji macam mana yang kita ceritakan. Sebiji macam zaman Ibn Amir San'an ni kata, yang dalam buku kita baca ni, yang dia zaman dia dulu berlaku depan mata dia, sekarang ni ulangan balik. Orang Malaysia pula pergi kat sana. Orang Melayu kita pergi kat sana golek kat kubur. Apa jadi pada umat Islam kita? Benda macam ni pun tak boleh nak selesai. Kan, masalah lain tu kita kata dia tanggung, dia menipu, dia khianat harta, dia akan tanggung. Tapi masalah syirik takkan selamat. Ini sangat bahaya. Sebab tu kita menumpukan sangat tentang masalah ni. Jadi tuan-tuan sekali perhatikan bila kita sebut sekarang kan, orang kata macam tak sekian. Tapi dah 2 bulan lepas, bila ada orang pergi ke Hadramaut, pergi doa kat kubur tu, baru nampak cerita. Itu pun orang tak sedar lagi tu. Masih lagi macam tak apa. Saya tegur kawan-kawan saya kata kena ingatkan balik pada budak-budak tu yang pergi tu. Jadi pasal benda macam ni, saya perhatikan banyak orang tak kisah. Asalkan kita nak Islam menang, cium mata nisan, jilat pun tak apa. Okey? Ini sangat salah. Baik, berhenti sini InsyaAllah kita sambung kemudian. Cakap ni orang marah, tapi benda ni betul, realiti. Kawan-kawan saya memang daripada yang pilihan raya baru ni, separuh kawan-kawan saya ada yang menang pilihan raya. Dia jadi adun, ada sekian sebagainya. Saya ingatkan orang, korang pergi baru ni ada ijtimak tarbawi dan sebagainya, ingatkan budak-budak tu yang pergi kubur tu. Saya kata, saya tunjuk video lagi, saya hantar. Kita apa benda ni? Kan? Takkanlah kita nak menang politik, kita lupa berkenaan masalah syirik. Politik menanglah, lawanlah betul, tak kisah. Tapi jangan syirik tu dibiarkan. Sebab syirik ni takkan boleh selamatkan. Takkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita diam pula, lagi masalah. Itu bahaya dia. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Nanti insya-Allah sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.